ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة شفى الله به الغمة أما بعد. Yang dimuliakan para jemaah, para penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barakah ini, saat yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita mengisi di antara ruang-ruang waktu di bulan yang mulia ini dengan ketaatan kepadanya. Kerana bulan ini adalah bulan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita. Menguji kita sejauh mana kesungguhan kita ataupun betapa kita ini mengambil peluang dan ruang yang diberikan kepada kita ini untuk kita isi dengan sebanyak mungkin kebaikan. Sebab itu bulan Ramadan, walaupun secara asasnya bulan ini adalah bulan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, akan tetapi bukanlah semata-mata Ramadan ini hanya untuk berpuasa. Itu kita kena faham. Betul, Ramadan adalah bulan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Satu-satunya bulan yang diwajibkan untuk kita berpuasa. Bersesuaian dengan ayat yang kita semua selalu dengar. Kita dah hafal pun ayat tu. Apabila Allah menyatakan, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Semua orang hafal ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jelas. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kewajipan berpuasa itu, kita tak berhenti di setakat itu sahaja. Kalau sahabat-sahabat, hadirin hadirat meneliti atau menghayati ayat tersebut, kemudian sambungan kepada ayat tersebut, kita lihat apa kata Allah Ta'ala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sambungan dia ila akhir ayat. Dia masuk cerita tentang hukum hakam, kan? Harinya berapa, kemudian dia cerita tentang orang yang bermusafir, ada rukhsah di sana, boleh buka, kemudian ganti dan sebagainya lah. Kemudian kita tengok lagi ayat berikutnya, apa dia kata? Apa Allah kata? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Panjang. Ila akhir ayat. Ini Masya Allah tabarakah. Metodologi ataupun sistem ataupun kaedah yang disusun oleh pemilik alam ini, Allah Subhanahu wa taala, bagi menjadikan kita bila berpuasa di bulan Ramadan ini bukan sekadar berpuasa. Bukan sekadar pagi tadi kita bangun, tak makan sampai sekarang, bawa ke petang. Bukan itu saja. Kalau ada yang bangun pagi tadi, ada orang tak bangun pagi. Saya sahur Ustaz.
Sahur makan apa? Oh, saya makan banyak Ustaz. Makan apa? Nasi kandar 2 pinggan. Oh, Masya Allah, banyak makan tu. Kan kita bangun pagi tak nak makan. Tapi dia sahur pukul 12 malam. Ajaib, ada orang sahur pukul 12 malam. Tak jadi sahur lah kan. Tasahharu, Nabi kata, bersahurlah kamu tu pagi tu sebelum subuh. Kan? Itu satu hal lah. Baik. Jadi ada orang faham puasa ini, Ramadan ni puasa. Puasa. Betul, itu jelas. Dan itulah perintah yang pertama sekali. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita berpuasa. Tetapi bila kata Ramadan, taklah sekadar untuk kita puasa saja. Kalau tidak, mana mungkin Allah Ta'ala menyambung cerita dalam bulan Ramadan itu tentang ayat yang kita sebut tadi. Apa dia? Padanya syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu padanya diturunkan apa dia? Fihi al-Quran, padanya Al-Quran. Ini kita nak bincang sikit lah. Iaitu apabila Allah Ta'ala menurunkan padanya Al-Quran dalam ayat yang lain, dalam surah apa? Surah Nun kalau kata silap. Allah kata apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkannya. Apa dia nya tu? Quran lah. Bila? Fi lailatin mubarakah. Pada malam yang mubarakah, diberkati. Bila malam diberkati tu? Soalan pula. Allah turun lagi ayat. Apa dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dia rupanya. Iaitu apa dia? Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran itu pada bila? Malam Al-Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kita sebut malam Lailatul Qadar 2 kali malam. Tak, dia malam Al-Qadar. Kalau nak sebut Lailatul Qadar, tak sebut malam lah. Kan? Sebab Lailatul tu maksudnya malam. Baik. Jadi Allah Ta'ala memilih malam Al-Qadar itu untuk diturunkan padanya Al-Quran daripada min lauhil mahfuz ila sama'id dunia, ke langit dunia. Kemudian barulah turun daripada langit dunia itu, dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihissalam sampailah kepada baginda Nabi SAW. Kita tahu lebih kurang 22 tahun begitu, mengikut peristiwa asbab nuzul dan seumpamanya. Baik. Ala kulli hal, yang mesti kita faham bahawa Allah memilih satu malam, iaitu Lailatul Qadar itu, yang hanya malam itu berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Ia tidak mungkin berlaku pada bulan lain. Bagilah malam tu ada bintang yang indah ke, gemerlapan macam mana pun, kalau namanya bukan bulan Ramadan, ia bukan malam Al-Qadar. Hatta melihat perbincangan para ulama kita, majoriti menyatakan malam Al-Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu berlaku hanya pada 10 akhir Ramadan. Cuma ada perbincangan bila waktunya, macam-macam lah. Itu tak apalah, kita tak perincikan. Yang penting 10 akhir Ramadan itu menjadi kemuncak, menjadi kita kata orang kata apa maknanya, kita punya waktu nak habis pulun lah, untuk kita menzahirkan rasa kehambaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada malam 10 akhir Ramadan ataupun salah satu daripada malam yang 10 itu. Baik. Hadirin para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua, jelas bulan Ramadan ini kalau kita nak lihat puasa itu betul bila pada siang hari Ramadan. Dan kita balik pada soal Quran diturunkan tadi, ia tidak diturunkan pada siang hari. Ia diturunkan pada waktu malam. Maka para ulama menyatakan, kalaulah Ramadan itu siangnya berpuasa, dengan kita penatnya, dengan kita agak lesu sedikit dan seumpamanya, kerana ialah waktu makan yang kebiasaannya kita makan 2 atau 3 kali pada waktu siang. Ramadan siangnya kita makan pagi dan petang saja. Biasanya di awal-awal Ramadan, bagi orang yang jarang berpuasa sunat, memang agak berbeza sikit fizikalnya, mungkin agak letih dan seumpamanya lah. Tapi kebiasaannya lepas beberapa hari okey, insya-Allah. Baik. Maka bila kita kata Ramadan di siang harinya berpuasa, nah, habis siang malam buat apa? Malam tarawih, ustaz. Betul. Malam salah satu ibadah yang dianjurkan, yang disunatkan, yang digalakkan, bahkan diletakkan pahalanya yang bukan pahala khusus tu di segi tarawih itu, tapi maknanya solat malam itu memang ada pahalanya, seperti yang disebut oleh Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri, yakni yang salat
dengan penuh iman, kita yakin dengan ganjarannya, kita tahu dia punya pahalanya, kita tahu dia punya kualiti ataupun kita kata nilai ibadah itu, mudah-mudahan kita dapat pengampunan segala dosa-dosa silam kita. Baik, maka bila siangnya berpuasa, malamnya juga kita usaha sedaya upaya untuk memenuhkan waktu yang dikurniakan itu untuk beribadah. Tapi kita tahu, secara praktikalnya, dengan kehidupan kita yang of course tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerja. Jangan kata kerja makan gaji keluar pagi balik petang. Secara tabiatnya kalau kita tak kerja begitu pun kita manusia. Kita ada keupayaan terbatas. Kita bukan robot, kan? Hari ni orang cipta robot, kan? Yang boleh berjam-jam buat kerja. Kita bukan begitu. Kita sifat insaniyah itu, maksud sifat kemanusiaan itu, dari segi kemampuan kita untuk kita beribadah, untuk kita bekerja, ada hadnya. Jadi apa yang saya nak bincang, antara benda yang kita sama-sama boleh buat insya-Allah di sepanjang Ramadan ni, kita kena plan, tuan-tuan. Kita kena plan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa planning ibadah kita. Secara normalnya Ramadan ni orang kebiasaannya dia target dapat khatam satu kali Al-Quran. Alhamdulillah. Satu ibadah, satu target yang sangat terpuji insya-Allah. Tetapi macam kita sebut, apabila kita telah melalui banyak kali Ramadan dalam hidup kita, taklah salah kalau kita ada keazaman untuk upgrade kita punya keazaman tu. Kalau tahun lepas kita dapat khatam sekali, kita tahun ni kalau boleh nak lebih. Kerana benda itu taklah menjadi sama. Maknanya kalau kita katakan bulan Ramadan ini bulan makan kita terhad. Sarapan kita tak ada, makan tengah hari tak ada, waktu kita kudapan pukul 11 pun tak ada, minum petang tak ada, hanya waktu sahur dan juga waktu kita kata waktu berbuka. Maka kita katakan bila waktu kita boleh kata banyak jimat lah. So sebab itu kita kena replace, ganti waktu-waktu yang kita tak buat kata makan dan seumpamanya itu, mesti kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ustaz, kalau tak larat Ramadan kita tidur siang hari, tak ada masalah, boleh. Cuma bukanlah tidur tu, kalau satu hari daripada pukul 8 sampai pukul 6 petang, dia bantai tidur pukul 8 sampai pukul 5 petang. Ataupun tidur berjam-jam, itu tidak dituntut lah. Boleh membawa kepada makruh dan seumpamanya lah. Okey, cuma kita mesti sedar bahawa waktu Ramadan ni, maknanya detik bulan Ramadan ni, saat yang berjalan, jam yang kita tengok ni, sedar tak sedar hari ni kita sudah 3 Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dia punya speed, kelajuan waktu tu, bukan orang kata apa, kalau kita tak perhati elok-elok, memang sangat-sangat pantas. Buktinya apa? Ramadan dah 3 hari, Al-Quran kita dah berapa juzuk? Kan? Zikir kita dah berapa banyak? Istighfar kita dah berapa banyak? Itu buktinya. Kalau Al-Quran kita masih juzuk 1, okey lah, Alhamdulillah. Bagus lah, bukan kata tak bagus. Tapi maknanya belum lagi ada momentum. Ada orang baru setengah juzuk. Okey juga kalau dah setengah juzuk. Ustaz, saya dah 3 hari Ramadan Ustaz, baru start 2 muka surat. Alhamdulillah, dah start dah tu. Ada orang, tuan-tuan, belum sentuh Quran lagi Ramadan. Yang ni bukan Alhamdulillah, ini innalillah. Kena bungkus yang kain kapan tu. Kan? Melawak je. Tapi maknanya, rugi. Ramadan dah 3 hari dah ni. Kejap lagi maghrib kita habis, masuk hari keempat dah. Belum sentuh Al-Quran. Kita faham, kerana waktu urusan kerja dan sebagainya. Itu tak, kita tak nafikan. Sebab itu, ada orang kata kalau masuk Ramadan ni, kita punya urusan dunia kita tinggalkan. Tak betul. Masih kita meneruskan urusan dunia. Kita masih bekerja. Para sahabat dahulu berperang lagi bulan Ramadan, kan? Tak ada masalah, bekerja. Life kita macam biasa. Tapi, mesti kita susun. Jangan kita jadi terabai ataupun terleka kita. Detik-detik yang berlalu dalam Ramadan ni, kita tak ambil kesempatan untuk kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya untuk kita beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat rugi. Sebab itu kita katakan Ramadan bukan sekadar puasa. Puasa ramai, semua orang boleh buat. Lagi duka cita apabila kita lihat kadang-kadang ada orang viralkan isu apa, ada orang puasa tapi tak solat. Lagi pelik. Kan? Puasa tapi tak solat. Sebab dia fikir puasa tu yang paling penting, solat tak penting.
Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah, 100 tahun kita puasa pun, tapi solat dengan sengaja kita tak buat, lebu macam tu je. Tak ada apa ganjaran di sisi Allah. Kan sedih, rugi, tak ada apa. Kan? 100 tahun kita puasa, tapi dengan sengaja solat kita tak nak buat. Tak ada nilai puasa kita. Puasalah kita macam mana cara sekalipun. Sebab Nabi SAW menyatakan apa? As-salatu imaduddin. Solat itu tunjang tiang agama. Mana mungkin ibadah yang lain dapat kita raih pahalanya tanpa solat dahulu kita utamakan. Ini kadang-kadang ada salah faham sebahagian sahabat-sahabat kita yang baik hati. Saya tahu, ramai orang baik hati, suka tolong orang, suka belanja makan, suka murah murah rezeki, murah hati pun, kan? Tapi solat tak nak. Ini sedih. Saya tak kata apa, tak kecam tuan-tuan. Kita sebagai pendakwah ke siapa pun, kita tak layak nak kecam sesama manusia, sesama hamba Allah. Tapi yang kita berlaku pada jiwa diri kita ni, iaitu hiba, kita sedih. Yang kedua, kita rasa sayanglah apabila kita menjadi hamba Allah. Kita semua tak sempurna, kita banyak kecacatan, kekurangan, tapi apa yang kita mampu buat, kita saling berpesan-pesan, mengingatkan diri kita dan orang lain untuk tidak mengabaikan kewajipan. Baik, kembali kepada topik Ramadan kita, iaitu apabila kita rasa Ramadan ini sekadar berpuasa. Lepas tu kita tengok ada orang, lepas tu Nabi SAW ingatkan apa dia? Berapa ramai orang yang berpuasa sekadar lapar dan dahaga, penat dengan lapar dan dahaga. Ini hadis yang kita dapat bayang ramai orang macam tu rupanya. Mungkin saya sendiri barangkali, na'udzubillah lah, tapi maknanya peringatan daripada Nabi itu berlaku. Ramai orang memang suka puasa. Saya buat survey. Walaupun ada ramai juga orang tak puasa. Kan? Aduh, orang tak puasa. Geng apa? Geng plastik hitam. Kan? Geng plastik hitam ni. Kan? Tengah hari kan hilang. Pergi mana? Pergi belakang kedai. Terus saya cakaplah kedai apa kan. Tak, sungguh masih wujud. Kan? Memang tak nak puasa. Tak boleh buat apalah tu. Tapi maknanya ada orang puasa. Oh, bagus puasa. Tapi puasa je. Mulut tak jaga, maknanya percakapan tak jaga, duk kata kat orang lagi, duk ada yang su'udzon dengan orang lagi, yang berdendam dengan orang lagi, yang kutuk orang lagi, masih berlaku. Sebab itu kita katakan Ramadan ni dia bukan bulan sekadar nak puasa. Bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan yang betul-betul kita nak cuba sedaya upaya jadi manusia yang terbaik. Yalah, maknanya bukanlah kata bulan lain tu nanti balik-balik kita jadi manusia yang tak baik. Tak. Tapi inilah dia hadiah daripada Allah Ta'ala sebulan ni untuk kita latih diri kita. Dan latihan ini dia tak ada monitor, tak ada orang nak kontrol kita. Kalau kita mungkin di office, takut juga kita nak culas dalam kerja sebab ada CCTV. Kan, yang nampak. Tapi bila puasa, bila beribadah bulan Ramadan ini, walaupun hakikatnya Allah itu maha tahu, innallaha sami'un basir, dia maha dengar, maha tahu, maha melihat, tapi kerana kita ini di atas kelemahan kita, kelalaian kita, keculasan kita, gagal kita menjadikan pengetahuan Allah itu sebagai kita punya monitoring kita, maknanya kebimbangan kita bahawa ada sesuatu yang sentiasa melihat kita. Jadi apabila bulan Ramadan ini datang, Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia benar-benar untuk menjadikan kita seorang manusia yang memperbaiki diri. Inilah musimnya. Dan Masya Allah, Tabarakallah, bulan ini, bulan yang memang entah bagaimana keberkatannya luar biasa. Kita tengok rancangan-rancangan di TV pun baik-baik belaka. Walaupun masih banyaklah drama-drama tu kan. Lawak pun lawak yang Islamik lah sekarang ni kan. Tak apalah kan, masing-masing punya pendekatan. So kurang-kurangnya mudah-mudahan ada kebaikan lah kita harapkan. Cuma nak sebutnya inilah dia Ramadan. Bulan yang mesti puasa di siang hari dan kita menyusun waktu harian kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seminimumnya kita mengecilkan kadar keculasan kita, kadar kesalahan kita, kadar kealpaan kita. Bukan kita tak alpa, kita masih alpa. Kadang-kadang kita solat masih lewat waktu. Tapi kerana Ramadan, kita kata, aku tak boleh macam ni. Tak boleh ni, aku kena ubah style aku jenis sembahyang zuhur pukul 3.30 ni, tak boleh jadi ya. Kan? Yang datang masjid ni tak adalah, ni semua datang solat awal waktu lah. Tapi maknanya perangai-perangai macam tu masih berlaku. Tapi Ramadan dia ubah. Dia mau jadi satu orang manusia yang planning ataupun jadual harian dia itu cantik, tersusun, seorang Muslim yang baik.
Sebab itu apabila kita benar-benar ikhlas untuk memperbaiki diri kita, yakinlah insya-Allah Allah bagi jaminan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah bagi jaminan, bukan saya, bukan sesiapa. Siapa yang sungguh-sungguh, dia ada keazaman, dia ikhlas untuk memperbaiki diri dia. Syarat ikhlas. Ikhlas tu bukan tulis kat Facebook, bukan tulis kat Insta, bukan tulis kat Twitter, bukan upload kat mana-mana. Tak. Ikhlas itu dia berbicara dengan Tuhannya. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jelas. Siapa yang beribadah kepada Allah ni dengan penuh ikhlas, dia dapat rasa Tuhan tengok dia. Tapi Tuhan dia tak nampak. Fa illam takun tara, kau tak nampak dia, yang ni kau tak nampak Allah. Memang kita tak nampak Allah. Ketahuilah fa innahu yarak. Sesungguhnya dilihat kamu. So, orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar ada azam, orang yang benar-benar nak menjadi manusia yang baik, yang saleh, insya-Allah Allah bagi laluan, Allah bagi jalan, Allah bagi hidayah mudah-mudahan. Sebab itu satu doa yang dibaca atau diamalkan oleh baginda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Nabi doa kepada Allah, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, aslih li, perbaikilah bagiku ya Allah urusan agamaku, yakni ketaatan aku kepada Engkau ya Allah. Dari segi ilmunya, of course lah, kalau kita fikir Nabi ni sayyidul khalq, penghulu segala makhluk. Maknanya Nabi itu kekasih Allah, tapi masihlah Nabi itu memohon pertolongan daripada Allah, memohon bantuan daripada Allah. Umpamanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, Nabi mohon pertolongan apabila Nabi sebelum diisra'kan itu, ketika Nabi balik daripada apa nama tempat tu? Mekah tu hujung tu. Lupa pula nama tempat tu. Taif. Kan Nabi balik pada Taif kan, Nabi dihina, dicaci maki kan, Nabi tadah tangan, Nabi mengadu kepada Allah, Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hari ni aku mengadu kepada Engkau ya Allah, dha'fa quwwah, lemahnya kekuatanku. Itu Nabi. Kita ni rasa bagus sangat, kita ni rasa macam best sangat, kita ni rasa macam, yalah kan, ada orang dengan gaya tersendiri, ada jawatan, ada kedudukan, tak kira lah siapa pun, ustaz pun termasuk lah, saya cakap kat di sini ni, kan. Kadang-kadang kita rasa kita bagus kan, orang duk, kita ceramah, orang jemput kita, orang welcome kita, rasa macam bagus sangat, padahal kita ni tak ada apa pun. Saya yang bercakap ni mungkin jauh lebih hina daripada tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah semua. Kita tak tahu kedudukan kita, tapi nak sebutnya, baginda Nabi itu sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aslih li, perbaikilah bagiku ya Allah. Apa dia? Din, agama aku ini ya Allah. Bukan agama tu Islam yang tulis dekat IC tu. Maknanya nilai agama yang sebenar-benar dari segi ketaatan kita, ibadah dan seumpamanya itu kepada Allah Ta'ala itu dapat bantuan daripada Allah Ta'ala, dapat islah, dapat baik pulih. Makna agama yang kita anuti ini, yang kita amalkan ini, sentiasa Allah bantu untuk kita perbaiki dari segi kualitinya, kemantapannya dan seumpamanya. Tidaklah jadi sebagian orang, kalau dulu dia solat, memang betul solat zuhur, asar, maghrib, isyak tu tetap sama rakaatnya daripada dulu sampai kiamat. Itu tak ada siapa petikai. Tapi bagaimana kita yang mendirikan solat itu, apakah solat yang kita lakukan ketika kita umur 12, 13, 15, 16, 17, 20 tahun dulu sama kualitinya dengan umur kita dah 30, 40, 50 tahun yang hari ini ni? Kalau sama je tuan-tuan, dari segi contohnya makna Fatihah tak faham-faham daripada dulu sampai sekarang. Contohnya doa kunut tak reti-reti maksudnya. Contohnya tahiyat kita daripada dulu, daripada kecil kita hafal sampai sekarang kita tak faham-faham. Something wrong somewhere. Mana boleh begitu? Sepatutnya menjadi seorang Muslim yang kita sebut tadi, betul lah umur kita umur 10, 11 tahun dulu kita tak reti lah. Tapi kerana umur kita telah bertambah, knowledge kita tentang urusan dunia kita, makin banyak ilmu kita. Kalau tuan-tuan mungkin bidang pengurusan pentadbiran dan sebagainya, makin banyak kita punya pengalaman, kita punya knowledge kita punya experience kita banyak. Tiba-tiba dalam bab ibadah daripada dulu sampai sekarang itulah levelnya. Itu ada benda yang tak kena. Kan? Jadi ini yang mesti kita perbaiki bersama untuk kita muhasabah diri kita. Di manakah tahap ketakwaan kita? Di manakah tahap diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Kalau sama je ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak diri saya yang banyak kelemahan ini, kedhaifan ini, untuk kita menjadikan Ramadan inilah waktunya sama-sama kita menginsafi. Yalah Ramadan ni 30 hari ataupun tinggal baki berapa hari je, 27 hari dah, kan? Tetapi dengan keazaman atau dengan menjadikan asbab Ramadan ini, kita benar-benar ada kesungguhan, ada nilai taubat yang sebenar untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan menjadikan Ramadan ini dan seterusnya bawa sampai bila-bila di perjalanan hidup kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Sebab itulah mesejnya la'allakum tattaqun. Kalau sekadar kita kata tadi puasa, oh pagi sahur, petang makan balik. Kalau sebahagian orang bukan makan lagi dah, menterdarah. Bahasa kasar, Ustaz, nampak macam kasar. Tapi realiti, tuan-tuan tak menterdarah macam mana. Dia pergi balon dekat bazar Ramadan tu dia. Jari naik putih nak beli makanan. Kan? Naik putih jari tu. Bolin. Ya Allah, dekat 20 je dah. Tersandar lepas maghrib tu. Kan? Kok sembahyang maghrib. Na'udzubillah. Ada orang buka puasa tak sembahyang maghrib. Lagi pelik. Ada ke Ustaz? Tuan-tuan, kalau kita buat kajian tuan-tuan, semua jenis-jenis ni wujud. Yang kita sebut tadi, ada orang yang suka berpuasa tapi tak solat. Semua ni wujud. Sebab itu saya, siapa yang terlibat dalam kalau budak-budak sekolah lah, yang ini sekian pandangan saya sebagai seorang bapa je lah. Budak sekolah rendah ni kita jelas, memang dia belum lagi, kita katakan dari segi sebagainya mungkin memayis, tapi belum akil baligh. Kalau yang tahap 1 ni, jah 1, jah 2, 3 ni jaranglah yang ada akil baligh, kan? Tetapi satu benda yang saya lihat, sebahagian sekolah lah, bukan semua, sangat serius guru ni, pentadbir sekolah ni, untuk didik anak-anak murid ni puasa. Sangat serius. Ada yang kata, oh nanti jangan bawa makanan, jangan, tahan sikit. Tak apalah, niat tu kita puji. Memang kita puji sebab dia nak didik. Tapi saya heran, taklah begitu serius mereka ini untuk suruh anak-anak murid ni solat. Budak-budak tahap 1 ni jarang solat, tuan-tuan. Solat zuhur apatah lagi, kalau sesi petang. Saya sebut tu sebab anak saya sekolah petang lah. Dia pergi masuk sekolah pukul 1.10. Saya tak kata semua sekolah lah. Mungkin sebahagian sekolah ada yang memang ada jadual untuk solat. Tapi saya ingat tak semua. Sebab dia rasa budak kecil. Jah 1, jah 2, jah 3. Tapi dia suruh puasa. Kan? Tak apalah, puasa tu okey lah kan, untuk didik kan. Tapi mesti solat lebih utama. Walaupun solat itu tak wajib umur itu, tapi kita tengok hadis Nabi. Nabi kata apa? Muru auladakum bisalah. Ketika umur dia 7 tahun. Suruh anak kamu solat. Biar seruan itu kepada mak ayah. Tapi of course lah, bila di sekolah, mak ayah mana ada? Guru lah jadi mak ayah. So sepatutnya hadis itu, apatah lagi budak yang darjah 3. Darjah 3, kalau tak mula dia ajar solat secara serius, sebahagiannya darjah 4, darjah 5 sudah akil baligh. Sebab tu sebahagiannya kadang-kadang benda-benda ini, tak apalah, kita bukan nak menyalahkan semua, tapi sebagai peringatan bersama. Yang saya rasa perlu ada islah di situ, ada baik pulih sistem itu. Sebab puasa sangat ditekankan, mana mungkin solat tak ditekankan. Sebab tu kita tidak mahu membina generasi, oh fikir puasa Ramadan, solat tak apa kisah. Nah, ini benda-benda yang saya fikir berhajat kepada islah. Baik, jadi itulah dia Ramadan, bulan yang kita katakan tadi, bulan di siang harinya kita beribadah, maknanya kita berpuasa, tapi di malam harinya kita menyusun perkara-perkara yang baik untuk kita penuhkan jadual di sepanjang Ramadan. Rugi tuan-tuan kalau siang hari kita puasa panjang, malam santak dengan TV contohnya. TV kalau tengok benda-benda yang baik, tapi kalau benda yang mengurangkan kualiti ibadah kita, yang melenyapkan nilai Ramadan kita, ini satu benda yang menyedihkan. Saya tak kata jual TV tuan-tuan. Kan, jangan jual TV, jangan bungkus TV, tak apa kan, ada kebaikan dia. Waktu azan ke nak buka tak apa. Tapi maknanya kita mesti filter kita punya program harian kita. Jangan kita jadikan rutin harian kita di sebelum Ramadan sama dengan Ramadan. Sebab itu doa yang Nabi amalkan tadi sebenarnya sangat powerful, sangat kuat kuasanya, iaitu kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu agak panjang sedikit, tapi dengan memadai kalau kita boleh minta tolong dengan Allah dengan bahasa kita pun cukup. Minta tolong ya Allah, tapi dalam solat tak boleh lah. Di luar solat, tadah tangan ya Allah, bantulah diriku ya Allah untuk aku menjadi hamba-Mu yang benar-benar mentaati perintah-Mu ya Allah. Tuan-tuan, doa-doa yang macam ni kita tak boleh nak tiru atau ikut teks asal daripada apa yang Nabi ungkapkan. It's okay, kita baca bahasa kita, asalkan maksudnya sama dengan apa yang diminta oleh baginda Nabi SAW.
Ada orang tanya, ustaz, apa amalan sekian ni, apa amalan sekian ni. Tuan-tuan, kalau kita tanya balik pada agama kita, amalan yang terbaik, patah balik, tengok apa ajaran yang Nabi buat. It's very nice, very, orang kata apa, complete, cukup sempurna. Tak ada pening-pening kepala. Tak ada kita nak amalkan benda-benda. Tak apalah kalau guru kita ajar yang baik-baik pun, insya-Allah khair. Cuma saya nak sebutnya, of course, doa yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW itu the very solid amalan. Apalagi hadis-hadis yang sahih. Nabi minta, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. 5 permintaan ni kalau kita baca dengan penghayatan, dengan penuh hati yang memohon, meminta, merayu kepada Allah, insya-Allah settle urusan dunia akhirat kita. Maknanya bila kita doa tu, kita azam nak buat lah. Sebab apa? Pertama kita minta tadi doa, apa dia? Agama kita Allah bantu, Allah baiki, jadi elok, jadi cantik, kita punya amalan cun. Maknanya Allah bagi laluan kepada kita untuk kita belajar, Allah permudahkan kita untuk kita faham. Tu maksud dia. Yang kedua kita minta apa dah? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah, perbaikilah urusan duniaku ni. Kita berurusan, tuan-tuan sekejap je duduk dalam masjid, saya pun sekejap je, kejap lagi kita keluar. Saya memandu kereta, tuan-tuan mandu kereta, mesti mudahkan urusan. Allah, kita minta Allah mudahkan urusan kita di atas kita dalam kenderaan. Kadang-kadang kita lupa baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana tu kita terlupa, tapi berkat dengan doa tadi tu kita baca, Allah bantu kita, jauhkan kita daripada musibah umpamanya, jauhkan kita daripada jam contohnya. Minta tolong dengan Allah Taala. Kemudian Nabi doa apa? Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, jadikanlah urusan akhiratku apa dia? Baik. Allah baiki urusan akhirat. Urusan akhirat kita dari segi, yalah, kita bangun daripada alam barzakh nanti, kita bertemu dengan Allah, hisab kita, mizan kita, banyak tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang orang kata, ustaz tak apalah, ustaz senang masuk syurga, ustaz banyak amalan. Tuan-tuan, bila kita berdiri memegang nama agama ini, jauh lebih besar ancamannya, dia punya cabarannya, dugaannya. Wal'iyadzubillah, bukan sedikit orang-orang yang memegang nama agama, na'udzubillah, mengkhianati agama. Bukan sedikit, ramai tuan-tuan. Ini benda-benda yang tak ada. Sebab itu kita ni, di kalangan kita ni tak ada beza pun. Beza saya bercakap duduk atas ni bukan ada apa pun. Orang mengajar duduk atas lah ajar, orang mengaji duduk bawah, sebab dari bawah ji tu je lah. Tapi realitinya tak ada beza apa kita. Tak adalah, ustaz bagus. Semua kita berpeluang untuk meraih ganjaran Allah Ta'ala. Sama juga, semua kita juga terbuka untuk menerima ancaman Allah. Tak ada satu kelebihan apa pun. Yang kita disuruh adalah fastabiqul khairat. Pakat kita berlumba-lumba, berlari-lari kita melakukan kebajikan. Tak kiralah siapa pun dia, ustaz ke, jawatan apa pun, insya-Allah ruang kebaikan, ganjaran berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sangat optimis bila baca kupasan-kupasan ulama-ulama dunia membicarakan tentang agama dengan konteks hari ini, tuan-tuan. Banyak ruang-ruang kebaikan yang sangat terbuka, yang kita boleh garap. Setakat kita nak mengalihkan benda yang menyakitkan di jalanan, cukup tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita menahan diri kita daripada kita nak komen dekat Facebook sesuatu status yang mungkin boleh menimbulkan fitnah. Komen kita tu cukup, itu telah memberikan kita ganjaran pahala. Kita bayangkan, mudah lagi. Sebab apa? Sebab senang nak buat dosa tu. Demikian menahan diri daripada nak buat benda mungkar tu, insya-Allah ada ganjaran. Masya Allah agama ni. Tapi nak buat macam mana? Cabarannya bukan orang bahasa ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Cabaran luar biasa dengan keterbukaan dunia dan sebagainya. Sebab itu tadi kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi tutup doa itu dengan apa dia? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupan aku ni, ya Allah, full. Walaupun kita tahu kita bukan maksum, kita tidak sempurna, tapi kesungguhan kita, permohonan kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, jadikan perjalanan hidup kita ini, apa dia? Ziyadatan li fi kulli khair, penambahan sentiasa dalam kebaikan. Semua nak buat baik. Keluar daripada masjid buat baik, senyum dekat orang, cakap benda baik, tak kutuk orang, tak sakitkan hati orang. Ni Ramadan ni, buat baik berlipat-lipat ganda pahala. Jangan cerita bab
infak saja, itu banyak ustaz cerita dah kan. Infak, sedekah, itu jelas lah. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain ni, mesti kita jaga tuan-tuan. Dan jangan kita jadikan waktu bulan Ramadan ni sia-sia, apatah lagi benda yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi tutup pada, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah nanti kalau aku mati suatu hari, bukan kalau, memang confirm mati suatu hari nanti, cuma waktunya tak tahu bila, apa dia? Rahatan li min kulli syarr. Rehat aku ya Allah dari segala ujian fitnah dunia ini. Tuan-tuan, masya-Allah. Doa ini sangat powerful. Kita boleh baca, walaupun doa ni orang tak bincang, kata boleh baca bulan Ramadan, tak kisahlah tuan-tuan. Bulan Ramadan ni, sebab itu ayat yang saya sebut tadi, pertama cerita tentang kewajipan berpuasa, kemudian cerita tentang bulan Al-Quran, diturunkan pada Al-Quran, menuntut kita untuk baca sebanyak-banyaknya Al-Quran dengan tadabbur dan mengamalkannya. Dan bawah tu kalau kita lihat apa Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Very nice. Ayat ni tutup, bukan tutup, dia ada sambungan lagi, tapi nak ceritanya Ramadan juga Allah Taala menyebut tentang doa, menunjukkan Ramadan ini bulan doa. Allah kata apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, bagi tahu mereka apa dia? Fa inni qarib. Bagi tahu, fa inni qarib, aku sesungguhnya sangat hampir, sangat dekat. Kan? Dalam ayat lain Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku bagi. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi inilah dia kemuncak Ramadan yang kita mesti gunakan waktu sebaik-baiknya, apatah lagi menjelang 10 akhir nanti. Na'udzubillah, jangan kita jadi sebagian orang yang bila 10 akhir Ramadan lagi menyibukkan diri dengan urusan raya. Raya tak salah tuan-tuan. Raya hari kemenangan kita, kejayaan kita, kita berseronok habis-habis. Tapi persiapan mau susun elok-elok, jangan sampai melenyapkan waktu 10 akhir Ramadan kita. Sedih. Kita, kalau ada orang sebagian cadang, kalau patutnya persiapan Syawal ni buat sebelum Ramadan. Tapi nak buat macam mana kan? Kadang orang tak semua macam tu. Tak apalah, bulan Ramadan pun kita boleh ready, boleh prepare, nak elokkan rumah dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi just nice, kita susun elok-elok, jangan sampai ibadah terluput. Na'udzubillah, rugi sangat-sangat. Jadikan Ramadan ni bulan yang kita dapat garap sebaiknya ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjadi hamba Allah yang benar-benar, mudah-mudahan sampai ke level ketakwaan. Ketakwaan tu pun tak tahu level mana kita. Mungkin kita tahu jauh daripada saya, kita tak tahu di mana kita. Of course kita takkan setaraf dengan para sahabah dan sebagainya. Takkan mampulah kita. Tapi harapan kita, itulah laluannya, itulah jalannya untuk kita pergi menuju ke redha Allah Ta'ala. Jadi saya kira setakat itu, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, khususnya untuk diri saya ingatkan diri saya dan kita semua, sama-sama kita berazam untuk sentiasa memperbaiki diri, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, seperti mana mereka menjaga mendidik kami semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai ya Allah. Bantulah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuat ya Allah, maha agung, maha perkasa ya Allah. Kami hamba yang lemah, yang dhaif di sisimu ya Allah. Tanpa bantuanmu ya Allah, kami jauh ya Allah darimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan bulan Ramadan ini bulan sebaik-baik untuk kami memperbaiki diri kami ya Allah. Jadikan lisan kami sentiasa basah membaca kalamullah, sentiasa basah membaca kalamullah, sentiasa basah membaca Al-Quran dan juga berzikir mengingatimu ya Allah, beristighfar, memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم. Terima kasih banyak-banyak. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.